Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman bin Zaidi. Saya mengambil kos Diploma Pengurusan Industri Halal dari kelas 1B. Okay. Khalifah yang saya memilih pada hari ini ialah Umar Al-Khattab, ataupun namanya Umar Al-Faruq bin Ishaq. Sedikit sebanyak tentang baginda. Baginda lahir pada tahun 45 sebelum Hijrah 579 Masihi, dan baginda lahir di Mekah, Semenanjung Arab. Okay. Seperti yang anda tahu, baginda sangat terkenal dengan sifatnya, dengan sikapnya yang sangat tegas dan garang. Antara hadis Nabi yang direwayatkan oleh Tirmizi yang mengatakan bahawa Umar ini adalah seorang tegas adalah, sesungguhnya syaitan benar-benar takut padamu, wahai Umar, tatkala aku duduk, ada seorang budak wanita itu sedang memukul rebana. Lalu masuk Abu Bakar, Ali dan Uthman. Budak perempuan itu masih memukul rebana. Tatkala dirimu yang datang, budak perempuan itu melemparkan rebananya. Dan hadis lain meriwayatkan Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku melihat syaitan dari kalangan manusia dan jin lari darimu, Umar. Okey, saya juga yakin bahawa semua yang tahu bahawa Umar ini bukanlah lahir dengan agama Islam. Okey. Pada sebelum baginda memeluk Islam, baginda adalah seorang yang sangat kuat menentang Islam, sangat berani menentang Islam. Dan antara kisah yang masyhur yang menjadi asbab baginda memeluk Islam adalah antara salah satunya makbulnya doa Rasulullah SAW, dan yang kedua, kisah yang juga masyhur ketika baginda mendengar bacaan surah Taha daripada adik perempuannya, iaitu Fatimah. Selepas memeluk Islam, baginda diberi gelaran Asadullah kerana sifat beliau yang sangat tegas dan berani. Di samping itu, baginda juga mempunyai sifat kasih sayang terhadap rakyatnya, sangat bertanggungjawab kepada rakyatnya. Okay. Antara kisah yang membuktikan bahawa Umar Al-Khattab ini sangat menyayangi rakyatnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, pada setiap kali selepas solat subuh, Umar akan duduk bersama dengan rakyatnya dan rakyatnya akan datang untuk mengadu kepada Umar apa yang mereka perlu. Dan selepas itu Umar Al-Khattab akan mempertimbangkan apa yang diperlukan oleh rakyatnya, sehingga terbitnya matahari barulah Umar Al-Khattab pulang ke rumah. Namun ada rakyat yang segan dan malu dengan baginda, sehingga tidak terucap apa yang mereka perlukan itu. Lalu perkara ini diketahui oleh beberapa sahabatnya, iaitu Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, Talhan bin Ubaidillah, Az-Zubair bin Al-Awwan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Okey. Selepas itu, Abdurrahman bin Auf memberanikan diri untuk membicarakan hal ini, dengan Umar Al-Khattab. Abdurrahman berkata, wahai Umar, berlembutlah dengan rakyatmu, kerana ada segelintir rakyatmu yang takut untuk membicarakan apa yang diperlukan oleh mereka kerana sifatmu yang sangat tegas. Lalu Umar berkata, Umar berkata, demi Allah, aku telah berlemah lembut dengan rakyat, sehingga aku takut kepada Allah. Aku telah melampaui batas dengan atas kelembutanku, dan aku juga
bersikap tegas terhadap mereka, sehingga aku takut kepada Allah jika ketegasan aku melampaui batas. Selepas mendengar jawapan itu, Abdul Rahman menitiskan air mata dan lalu membasahi pipi. Okey. Itulah beberapa sebab, beberapa kisah yang membuktikan bahawa Umar Al-Khattab ini sangat menyayangi rakyatnya. Okey, kisah yang kedua adalah pada suatu ketika Muawiyah datang kepada Muawiyah bin Hudaysh radhiyallahu anhu datang kepada Umar yang baru pulang dari penawanan Iskandariyah. Lalu lantas mengikat haiwan tunggangannya. Lalu keluar seorang perempuan dan menghidangkan makanan. Setelah menjamu selera, Umar bertanya kepada Muawiyah, apa yang kamu katakan ketika kamu singgah di masjid tadi? Lalu Muawiyah berkata, engkau sedang tidur di waktu siang. Engkau, Umar, Amirul Mukminin, sedang tidur di waktu siang. Lalu Umar berkata, sungguh tidak baik apa yang kau katakan itu, dan betapa buruknya sangkaan itu. Jika aku tidur di waktu siang, siapakah yang akan menjaga rakyatku? Siapakah yang akan bertanggungjawab atas rakyatku? Dan jika aku tidur pada waktu malam, betapa ruginya aku kerana tidak mampu untuk bangun solat di waktu malam. Jadi, terangkan kepadaku, pada waktu bilakah aku boleh tidur? Sebegitu jawapannya Umar ketika mendengar jawapan Muawiyah yang mengatakan bahawa Umar sedang tidur waktu siang. Okey. Umar juga berkata, jika unta mati kerana tidak diurus dengan baik, baginda sangat takut jika Allah menyuruh Umar Al-Khattab bertanggungjawab atas kelalaian itu. Jika begitunya rasa tanggungjawab Umar Al-Khattab kepada haiwan, bagaimanakah rasa tanggungjawab baginda kepada rakyat-rakyatnya? Okey, sekadar itu saja apa yang saya ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.